Yang pertama sekali kita ingat bahawasanya manusia ini berpenyakit. Maka penyakit dia, obat yang paling mujarrab ialah Al-Quran itu sendiri. Innahu syifa'ul linnas. Al-Quran ni obat bagi manusia. Maka lagu mana obat? Ambil Quran tu bubuh jadi bata. Ambil Quran tu letak dalam kereta. Atau beli yang lawa-lawa dekat Turki simpan dalam rumah. Tak. Dia tak jadi obat gitu. Ke kita baca Quran. Buat lagu sedap-sedap, tarik panjang-panjang, taranum, bukan juga, tak jadi obat. Tetapi kita amal. Bila kita amal, yang disuruh, yang dilarang, maka barulah dipanggil kita makan obat. Maka Allah menjanjikan kesembuhan. Sama lah kalau kita sakit, kita pergi hospital. Sakit benda, makcik sakit lutut, doktor Nak pergi ambil duit bering pun tak boleh. Ada apa makcik? Makcik makan pil ni. Pil ni sebiji sebelum makan. Pagi. Dan sebiji lepas makan tengah hari. Dan satu biji masa makan malam. Sambil makan obat. Makcik pun baliklah. Oh, seronok dia. Kena 80 riyal boleh. 3 jenis obat. Pak semegi ada macam biskut jagung. Bujur macam bola rugby pun ada. Yang bulat macam yang nak memerintah pun ada juga. Maka pagi esok dia pun dengan bersemangat baru. Pasal apa? Lutut sakit sungguh dah ni. Tetapi oleh kerana obat ni obat mahal. Doktor pula bukan doktor sembarangan daripada luar negara. Doktor Bangla. Faham? Tetapi ber-IC sini. Faham? Lalu makcik ni baca sahaja. Sebelum makan sebiji, lepas makan tengah hari sebiji, malang sebiji. Dan esok dia baca pula. Lah sekali dia pergi jumpa balik doktor tu minta balik 80 riyal. Doktor nak tukar, saya nak minta balik duit. Pasal apa? Tak ada baik, dia kata. Dia kata dah makcik makan dah habis ke? Makcik tak makan, makcik baca je lah. Maka kalau baca saja, tidak lagi ada kesembuhan. Maka begitulah juga dengan Quran. Kenapa 1400 tahun bila turun ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, menaburkan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh, lebih dahsyat. Tapi kita semakin dahsyat mengamalkan fitnah. Sepatutnya semakin berkurangan penyakit, tapi semakin parah. Dan yang paling parah sekarang, tidak ada lagi dalam mana-mana negara yang berkemping cara kita kemping. Ni yang kita malu. Bahkan bukan di planet bumi. 8 buah planet. Tak ada lagi berkemping buat video lucu. Tak ada. Ini bukan politik. Ini hukum. Pasal malam ini kita tak boleh cakap politik. Saya dapat mesej. Jadi sambungan kursus mengendalikan jenazah 2 malam ni. Yang pertama di Melaka, alhamdulillah. Bila kita pergi di Melaka, sehari sebelum pergi, dibatalkan kebenaran atau diblok, tak boleh guna masjid. Alhamdulillah kita kata, segala puji bagi Allah. Sebab masjid itu boleh menampung surau tu hanya 2,000 orang. Jadi bila tak benar buat di surau, maka dibuat di Padang. Dan Padang itu alhamdulillah malam tu dipenuhi 35,000 orang. Jadi menjadi rekod. Memang Melaka negeri bersejarah kerana mencatat 35 orang hadir kursus pengendalian jenazah. Faham? Jadi begitulah. Belum ada. Kita tengok negeri yang bukan Islam. Rusia. Rusia ni komunis. Komunis ni tak percaya agama. The God is dead. Tuhan ni mati. Tak ada.
Dan agama ni adalah morphine, adalah heroin atau dadah yang melalaikan manusia daripada mengejar ekonomi dan kemajuan. Tetapi dalam pilihan raya Rusia Komunis, pihak pembangkang dan pihak kerajaan masing-masing membentangkan fakta. Mana-mana fakta yang dapat memikat hati rakyat, maka biasanya parti itu akan menang. Tetapi tak ada buat fitnah, video lucu, tujuk spender besar, tak ada. Jadi kita lebih teruk daripada komunis. Setuju tak? Maka hak ni kita tak dapat bertahan. Sebab apa? Kita takut bala daripada Allah. Maka kita bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran ini. Nabi pernah bercerita bahawasanya satu hari nanti Allah akan lingkupkan, yang ini balakan sekalian negeri. Maka bertanyalah isteri Rasulullah SAW, adakah masa itu masih ada orang-orang yang baik-baik? Orang soleh ada tak masa itu? Allah nak hancurkan sebuah negara. Allah nak buat bala bencana. Bencana alam dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ada. Ramai orang baik. Ada kaki solat, ada kaki mengaji, ada kaki zikir, ada kaki selawat. Walaupun ramai yang buat maksiat, ramai lagi. Tetapi mereka mendiamkan daripada kemungkaran yang berleluasa di dalam negara. Bila tiba saat itu, azaballahu al-amata wal khasah, Allah akan membinasakan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik sekaligus. Buat sekaligus. Satu dalam dua bekas. Nampak? Jadi hak tu yang kita bimbang. Sebab ada orang kata, kenapa awak duduk sibuk sangat? Duduk larang orang. Kenapa awak duduk sibuk sangat nak mencegah kemungkaran? Kan kubur suku-suku? Kan kubur masing-masing? Kita jawab, betul kubur masing-masing. Tapi kalau awak mampus, bukan awak masuk sendiri dalam kubur. Awak menyusahkan orang kampung. Nak mandi, nak kapang, nak semayang. Semayang tak mau sikit. 40 orang. Walaupun dia tak semayang. Nak usung wagi kubur. Maknanya kita hidup bermasyarakat. Oleh itu kita wajib menegur antara kita. Maka kemungkaran yang telah berlaku. Contohnya fitnah yang sangat hebat. Sehingga disiarkan dalam warta-warta berita. Maka kita wajib. Atas apa kapasiti agama sekalipun. Memang tok nenek moyang kita tidak suka anak cucu dia mendiamkan perkara-perkara yang jahat seperti ini. Betul tak? Kerana itulah maka wajib dah atas kita. Bukan sunat, bukan mengamalkan, mengambil cari fadilat dah. Kewajipan atas kita menahan kemarahan Allah, menahan kemurkaan Allah, menahan bala besar daripada menimpa negara kita. Dengan kita tolong buat perubahan yang Nabi suruh ubah. Bukan kerana Tok Guru suruh ubah. Bukan kerana apa benda ni parti kita suruh ubah. Tetapi Nabi kata, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, al-hadis. Barang siapa yang berlaku kemungkaran di dalam negaranya, di dalam komunitinya, di hadapan matanya, falyughayyir, maka falyughayyir maknanya hendaklah dia mengubah. Ghayyara ni asal mana? Buatlah perubahan. Bukan makna cegah saja. Nabi tak kata falyungkir. Hendaklah kamu engkarkan. Tapi falyughayyir maknanya Allah suruh, Nabi suruh kita supaya mengubah. Jadi perubahan yang akan berlaku ini sebenarnya adalah daripada perintah syariat. Nampak? Jadi kita bukan kerana politik semata-mata. Kita ubah kerana Nabi suruh ubah. Dan kita sayang Nabi kita. Maka apa yang Nabi buat suruh, kita ikut. Baru dapat kasih sayang Allah. Kalau kamu ini bersuka ataupun cintakan Allah, maka Nabi kata, Allah kata begini, mu beritahu pada orang ramai, fattabi'uni. Mu nak dapat kasih sayang Allah, fattabi'uni. Ikut aku. Maka yuhibbukumullah. Baru Allah sayang kita. Maka ikut Nabi-Nabi katakan dia. Hendaklah kamu ubah kemungkaran yang berlaku. Dengan apa?
dengan kuasa. Kalau kita tak mampu, fabilisani, dengan suara-suara. Maka kita yang ada suara, kita bersuara pada malam ini. Mudah-mudahan dengan suara yang naif ini, memberi rasa keinsafan kepada siapa saja, parti apa saja, atas nama hamba Allah, untuk menegakkan keadilan. Dan kita benci tengok fitnah yang begini hebat. Negara komunis yang tak percayakan Tuhan, tidak tergamuk buat begitu dalam kempen pilihan raya. Idi Amin yang sangat jahat dalam memerintah, tidak buat pilihan lucuh di dalam PRU dia. Nampak tak? Presiden apa benda ni? Yugoslavia yang dulu, Serbia yang menyerang umat Islam, iaitulah dalam perang Kosovo, perang Serbia dulu. Walaupun perang Bosnia, dia ini ortodok daripada Kristian, kemudian terpengaruh dengan Rusia komunis. Dalam pilihan raya selepas habis perang, maka tetap juga berkemping macam biasa, masing-masing mengeluarkan fakta. Nampak? Di Rusia dibenarkan 30% daripada rancangan televisyen digunakan oleh pembangkang. 30%. Maknanya kalau sejam, bolehlah 20 minit kepada pembangkang. 40 minit presiden. 20 minit pembangkang. Tu komunis. Kita dia. Pah dia. Tak kata mana kempen. Apa benda ni? Kuliah kemah keming pun kena ban. Dok cakap pun bak parti bak telur penyung. Dok boleh juga. Ada 30 episod lagi. Kena simpang, tak boleh. Pasal apa? Kalau disiarkan, boleh merosakkan akidah orang muda-muda. La ilaha illallah. Hak nikah yang dikatakan nak boleh memberi kebaikan kepada rakyat, tak. Maka kita tolong dia. Tolong dia supaya dia turun daripada berkuasa. Maka kurang dosa dia. Mudah-mudahan dekat dengan keinsafan. Sebab manusia ini, bila kehilangan kuasa, mudah bertaubat kepada Allah. Maka kita tolong mereka-mereka ini. Jadi ingat, kalau kita masih lagi memejamkan mata, sedangkan tengok cara fitnah yang dibuat begitu teruk, memalukan, mengaibkan bangsa lain, 8 buah planet tak tergamak buat, kita tergamak buat. Kalau kita pejamkan mata juga, buat-buat tak nampak, maka masuk dalam ayat man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma. Barang siapa yang di dalam dunia dia buat buta dah mata dia, maka di akhirat nanti dia akan dibutakan. Sungguh dia tidak akan dapat melihat. Kita bukan jenis golongan buta hati. Walaupun Allah butakan mata kita dalam dunia, tapi hati kita tak buta. Kita tanyalah nenek moyang kita, pak kita, mak kita kalau masih hidup. Mak, kalau ada orang jahat dengan orang baik, kita nak masuk belah orang baik ke orang jahat? Tak ada mak yang kata suruh masuk belah orang jahat. Maka pada 5 bulan ini, kita akan tunaikan nasihat mak kita, masuk belah orang baik. Kemudian soalan kedua pula dalam kursus jenazah kita pada malam ini, iaitulah manakah pemerintah yang baik, manakah yang jahat. Baik jahat ni kita tak boleh tentukan dengan mulut kita. Sebab kita akan kata musuh kita jahat, dan kita akan kata diri kita baik. Sebab kita kan, memang kita kata kalau dalam bab sifat yang berlawanan, kita tak ambil belah tak molek. Kita akan ambil belah molek. Antara uduh dengan lawa, kita nak lawa. Antara mana sihat dengan sakit, kita nak sihat. Semua orang nak molek belaka. Walaupun tak molek. Tengok orang puang, kalau dia sudah mandi. Bini kita. Dia sudah mandi, pakai kembang gantung, kait tualai. Jadi kat cermin. Dia tengok gelek sini, dia belek kat ni, kat cermin. Cermin kata, dak tua mana nampak. Padahal keduk OBP. Nampak? Tu cermin. Cermin tu bercakap sungguh tak? Tak. Tapi itulah seolah-olah
cermin tu berkata-kata. Kalau lah cermin tu berkata sungguh, Allah comelnya awak. Ramai dah orang tengok maka saya tapi awak comel kali. Tengok bini kita jatuh nyembang depan tu. Kata apa yang? Cermin cakap. Dia kata benda. Dia kata saya lawak. Tak. Dia hanya tengok cermin walaupun 60 tahun cermin tidak berkata-kata. Tapi dia akan kata sendiri, lawa juga aku. Tu baru tekak, pusing belakang. Dok jatuh mana? Faham tak? Jadi gitulah sifat manusia. Kita tak boleh nak kata orang ni baik, orang ni jahat. Melainkan sifat-sifat itu mesti. Terma-terma itu telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Nah, contoh yang mudah. Nah, kalau maknanya dalam sifat adil lawangnya zalim. Kalau sebut zalim, bukan orang Islam je tak suka zalim. Orang Buddha tak suka zalim. Orang Hindu tak suka zalim. Dia buat cerita mana? Kalau kita tengok cerita Tamil. Gangster tu memang jahat lah. Tipu orang kampung dan sebagainya. Lalas sekali menang tak? Kalau mari lera bang, cerita Hindustan dengan Tamil, kalau mari kereta pulih, mana nak habis tu? Dia akan buat yang jahat ini tewas, ditangkap. Dan hero adalah penyelamat, menjadi kebanggaan orang kampung. Walaupun pakai kain putih je. Nampak tak? Tak pakai baju. Tapi nak khabar bangsa India beragama Hindu, tak suka orang yang buat jahat dan zalim. Cerita Cina, dia buat dulu, mula-mula gangster. Berdiri orang kelepung. Lalah sekali, orang kampung berpakat. Tangkap dia, hukum dia. Nak khabar, orang Cina, agama Buddha, tak suka zalim di dalam masyarakat. Dia buat. Sebab tu tak ada orang buat. Maknanya, mana-mana negara, tokoh paling jahat, dapat hadiah. Tak ada. Faham? Tak ada. Tokoh paling jahat Selangor 2013 jatuh kepada jeng-jeng 3 orang duduk belakang. Kepala otak, perut bucik, guru seorang. Jangan kata ni contoh. Orang tak buat gitu pasal orang tak suka orang jahat. Orang buatnya tokoh Ibu Misali, pekerja terbaik. Nah, ada tak orang buat pejabatan? Pekerja yang paling banyak ponting mendapat RM20,000. Ada. Maka begitulah. Apabila benda terang-terang mari datang kepada kita, Allah nak yang pertama sekali, kalau kita menjadi pemimpin, antahkumu bainan nas bil adli. Hendaklah kamu menyampaikan, melaksanakan keadilan sesama manusia. Maka bila sebut keadilan, semua bangsa suka. Afrika suka. Papua New Guinea suka. Eskimo suka. Bukan atas nama agama, atas fitrah manusia. Orang yang adil, orang suka. Orang zalim, orang tak suka. Maka yang kedua pula, jikalau maknanya suka menipu orang, ini satu sifat yang terang-terang memang menyalahi daripada sifat ataupun kelakuan akhlak yang terpuji. Bangsa mana pun dia tak suka menipu. Sebutlah, tak ada. Pasal apa dia panggil bangsa ni? Bangsa ni namanya dapat daripada makna penipu. Tak ada. Semua bangsa tak suka orang menipu. Jadi jelas kalau kita tak mengambil cakna dalam PRU nanti, masih lagi kita memberi undi kepada orang yang suka menipu, maka kita akan bertanggungjawab anak cucu kita nanti menjadi penipu sama. Sebab tu kita apa jadi pun tidak akan menyebelahi sesiapa saja dalam bab ini. Tak boleh kompromi. Anak parti ni tubuh daftar untuk masuk pilihan raya saja. Yang sebenarnya kita bersatu seluruh dunia bencikan kezaliman, bencikan penipuan, bencikan penindasan. Kita tak payah sebutlah nama orang yang menipu, nama orang yang menindas, nama orang yang zalim. Tapi kita faham dah, golongan-golongan ini bersatu atas satu logo, yang logo itu ada di dalam kertas undi nanti. Betul tak?
Jadi senang saja. Kita nak lawang luar, tak berani kau. Kita ada tangan tumbuk, ia tumbuk kita. Maka kita guna pen sudah. Gerek-gerek, balik awal. Faham? Itu kuasa rakyat. Nampak? Kemudian, kalau kita kata biarlah. Dah kalau mana tahu bila-bila dia baik kan? Betul, sekarang dia zalim. Sekarang dia jahat. Sekarang dia korup. Dia rasuah. Tapi mana tahu bila-bila dia jadi baik. Jawabnya, bila orang mencuri masuk dalam rumah kita, jangan panggil polis. Biarkan dia lari dengan harta kita. Orang kata pencuri. Jangan kata. Tak baik. Kita kena husnuzon ni. Nanti bila-bila mana tahu dia jadi baik. Jadi hari ni biar dia mencuri dulu. Faham tak? Kita pun licin harta kita. 18 tahun simpan licin. Nampak? Pasal apa? Pasal mana tahu nanti dia jadi baik. Tak. Bila sudah sekarang berlaku perkara yang salah. Maka kalau pelajar dibuang sekolah. Kalau kaki tangan pejabat dibuang kerja. Kalau polis sekalipun dihentikan daripada jawatan. Maka kalau dia naik dengan kuasa undi, maka kita jatuhkan dia dengan kuasa undi. Kerana kita, siapa saja, jabatan atau syarikat, tak setuju dengan mereka. Pengurusi, ada soalan tadi? Dah ada satu soalan tadi. Pasti mana nak undi? Tak gamuk tanya. Jadi sebelum soalan yang tersebut, saya jawab, nak parti mana, logo mana yang kita nak undi, kita lancarkan dulu derma jihad yang akan kita gunakan dalam peperangan 5 hari bulan nanti. Jadi banyak benda lagi yang kita nak buat. InsyaAllah, petugas hendaklah melaksanakan tugas sekarang. Saya ingat ke dalam 2,000 orang malam ni. Alhamdulillah. Semua nak kepada perubahan. Anak muda, geng kita, orang tua pun geng kita juga. Cuma orang tua ni kita tak berapa nampak. Sebab kalau berbuk gini, dia tak menang dia. Menang orang muda. Jadi nampak muka orang muda. Dia ada di belakang-belakang tu. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu. Jangan buat tidur pula kutip derma gitu. Tadi takbir kuat sangat. Time derma dah gok cetong. Tak wajib lah. Ni derma. Derma bukan wajib. Dia kata wajib lah ni bukan tengok wayang mana ni. Derma ni sunat sahaja. Siapa yang bagi panjang umur, tak bagi pendek umur tu saja. Jadi kita tengok sekarang semua golongan. Kalau dulu malu. Nak pergi kat ceramah tok guru malu. Nak pakai baju hijau takut. Takut semua. Alhamdulillah. Sekarang habis. Driver kapal terbang. Pilot. Bukan driver lebek sapu boh. Pilot. Nampak? Bukan. Baju pilot tu dia buka. Baju pilot tu baju putih. Faham? Dia selok ni ustaz. Dalam. Ada bulang. Faham tak? Pilot boh. Nak jadi pilot kalau ketang 3 sekolah tak boleh. Kena mengaji tinggi. Kalau sekakak SPM grade 3, tolak tangga kapal terbang. Tak boleh bawa lagi. Makna nak khabar tingginya akademik. Semua kaum sudah bersama-sama dengan Parti Islam se-Malaysia. Menteri. Allahu Rabbi. Bekas menteri. Bekas jeneral. Bukan bekas konstable. Bekas jeneral. Alhamdulillah. Semalam bercakap dengan pegawai tinggi polis. Teruskan perjuangan Ustaz. Kita sudah muak. Faham tak? Sudah boring. Dengan keadaan dalam negara kita. Sebab tu tanggungjawab kita. Seorang satu undi. Seorang satu undi. Itu last sekali. Bagi. 2 kali bagi pun apa salahnya? Ada tak kita tersilap minum air 2 kali? Ada. Takkan tersilap derma menyesal seumur hidup?
Mun jangan awak komang gitu. Ha. Dak rok cetong honggo. Yang belakang-belakang ni wak dak lapor tu. Neh. Ada bila siapa supik karung dia buat mesej. Ambil telefon dia tu, bola karung. Ha tak? Ha. Kemudian ada orang kata, kenapa jahatnya orang ni nak jatuhkan, nak tumbangkan kerajaan dan semua tak ada. Kita bukan nak tumbangkan kerajaan. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan. Kita nak laksanakan perintah Tuhan tu saja. Nampak? Neh? Macam kita semayang juga. Nak bila tengah mesyuarat, kita tengok waktu telah sempit, kita tinggalkan mesyuarat, kita pergi semayang. Katanya orang pegawai lain, awak nak punahkan syarikat ini. Tengah meeting penting awak keluar pergi semayang. Tak, saya bukan nak runtuhkan syarikat. Saya nak pergi semayang, nak taat perintah Allah. Itu saja. Nah, ada kata tak boleh. Kita ni kena balas budi kerajaan. Kita kena undi kerajaan dalam pilihan raya nanti. Kita jawab, tak boleh undi kerajaan dalam pilihan raya. Setiap kali pilihan raya pun tak boleh. Apa tak boleh? Kita banyak makan budi kerajaan. Betul. Tetapi kerajaan tak masuk dalam kertas undi. Yang adanya parti-parti yang bertanding. Kerajaan tak ada. Faham? Betul tak? Ha. Jangan awak cakap bodoh gitu. Nah, jadi yang dia tulis itu bulan. Bawah nimbe. Nah, ada tak kerajaan? Ada? Tak ada. Habis pilihan raya dah kita tengok. Tak ada. Kerajaan ada tukang cok kertas je. Tukang jaga ngundi. Tu kerajaan. Nah, tapi kerajaan bertanding tak? Tak bertanding. Jadi macam mana kita nak sokong dia? Nah, yang bertanding parti-parti yang berdaftar. Jadi, nampak? Oleh kerana kita setelah lama dah benarkan akaunten ini jaga kita punya duit, tiba-tiba banyak melesapkan duit dalam kedai kita, dalam syarikat kita, dengan orang tengok, kerani lagi cerita, CCTV lagi, YouTube lagi, memang ambil duit kita, kita tukar tak akaunten lain? Kalau kita tak tukar, maknanya kita sengaja nak lingkupkan syarikat kita. Tapi bila kita nak tukar dengan kerani baru, orang akan kata, kerani baru nanti kok gitu juga. Jadi baik tak payah tukar. Lah. Kalau hak belum tentu, maka belum tentu lagi. Boleh jadi yang akan naik ini serupa dengan yang telah ada. Tetapi 50-50. Masih ada 50 lagi peluang. Yang ada ini sudah 100% nak melingkupkan kita. Nah, jadi kita buang yang buruk dulu. Kalau sakit gigi, sebatang buruk, buang sebatang. Jangan buang semua. Nah, dah pakcik, sakit apa pakcik? Dia pergi sakit klinik gigi. Doktor tanya, pakcik, sakit apa pakcik? Pakcik kata, sakit gigi lah klinik gigi. Takkan sakit lutut, mari sini. Doktor pun bodoh kok tanya sakit benda. Dah klinik gigi, memang sakit gigi. Takkan sakit lutut. Dah boleh nak buat. Maka doktor kata cabut semua lah. Tak usah cabut sebatang. Je sakit. Buat hak buruk tu. Dah doktor kata. Tapi mungkin gigi ni akan datang, akan buruk juga. Cabut semua. Jeng. Faham lagi? Maka hak buruk saja kita buang. Hak molek boleh jadi buruk. Tak buang lagi. Buah yang buruk dah. Kita lepas handing buang. Yang belum buruk molek lagi. Walaupun 2 minggu lagi akan jadi buruk. Tapi sekarang molek lagi. Kita pakai. InsyaAllah yang akan naik ni. Nak kita doakan. Tidak jadi buruk dengan cepat. Ataupun seperti buah yang telah lama buruk. Yang ada sekarang. InsyaAllah. Jangan takut kepada manusia. Kerana yang paling besar sekali kuasanya pun akan mati. Raja Cina tu, dinasti Ming, dinasti Chong, dinasti Chong Wei, macam-macam peseng dinasti. Mati belaka dah. Maharaja Mongkut, mati dah. Maharaja Firaun, mati belaka. Setiausaha PBB, mati. Raja Amerika, Presiden Amerika, berapa puluh orang dah. Mati belaka.
kita akan mati belaka. Nak yang tidak mati, Allah hayyun la yamut, hidup selama-lama tidak akan mati. Jadi wala takhshawun nas wakhshawni, jangan takut kepada manusia, takut kepada aku seorang, kata Allah. Nampak? Jadi kita masuk hari ini, kita tanam tekad, kita tidak takut lagi, kita telah bertekad untuk melakukan perubahan. Inilah perubahan yang dikendaki oleh Nabi SAW. Kemudian tanya pula, hok mana nak pakoh? Kat mana nak pakoh? Nak, kita jawab, mudah, kita duduk di atas padang. Pakohlah di atas kepala tuan-tuan sendiri. Betul tak? Pakoh di atas kepala tuan-tuan sendiri. Faham tak? Benda? Nu atas tu. Atas langit tu. Jangan pakoh dahi. Nampak tak? Tak nampak, nak hati tu. Nak pakoh benda tu, atas langit. Atas kepala. Takkan orang atas punggung. Allahu Rabbi. Apa? Kerana dia bulang? Bukan. Kerana dia lawa putih gitu? Tak. Kerana dia ada hijau keliling? Tak. Faham? Tak kira warna apa pun. Jikalau itulah yang nak kepada kebenaran, nak menderakkan manfaat yang dapat dikongsi bersama, nak menjatuhkan kebatilan, wak marilah logo apa pun, kita akan sokong dulu, kini dan selamanya. Kebetulan inilah logo yang telah dipersetujui oleh ulama-ulama kita, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita yang berjumlah ribuan di dalam Malaysia. Maka kita bersetuju dengan logo ini. Dalam undi nanti. Bukan kerana logo, kerana apa yang telah menjadi ketetapan di dalam parti, iaitulah untuk menegakkan kebenaran. Tetapi jikalau kata hok selagi bulok, hok selagi hok gini, tak banyak uduh sikit, gini. Payah kalau nak buat dera, payah nak buat tu. Katakan hok tu lah benar, adil dan sama, maka wajib kita pada malam ini bertekad untuk memberi sokongan kepada hak tu pula. Sebab kita bukan sokong logo, kita bukan sokong parti, bukan sokong manusia, tapi kita wajib ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita mesti bertolong-tolong perkara yang baik dan takwa. Maka ulama-ulama nak meruntuhkan segala pembohongan, kebatilan, rasuah dan sebagainya. Memang kita yakin ini perkara yang baik, maka kita kena tolong. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dalam perkara dosa, jangan kita masuk bernyokong ataupun cenderung hati kepada golongan-golongan seperti ini. Kalau tengok dalam risalah yang kita edarkan, tengok dalam televisyen, siaran-siaran yang rasmi, sudah jelas terlalu jahat kepada manusia. Menunjukkan perkara-perkara yang tak sepatutnya ditunjuk. Melakukan fitnah, provokasi dan seumpamanya. Benda ni bercanggah dengan agama. Dikira dosa di sisi Allah. Maka kita sebagai Islam, yang beranak Islam, yang dalam IC tulis Islam, kawan-kawan kita yang bukan Islam, semua juga tidak bersetuju dengan pembohongan, kebatilan, korupsi, fitnah, probok seperti ini. Maka kita gunakan tanda tidak setuju pada 5 hari bulan nanti, tanpa was-was, suci bersih, gunakan tanpa was-was. Nampak? Pakoh molek, insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah tanda sebenarnya bukan kemenangan ahli atau calon yang bertanding, tapi kemenangan rakyat. Rakyatlah sebenarnya hakikat sebuah kerajaan. Yang menjadi menteri pemimpin adalah pekerja-pekerja bagi rakyat. Yang bila masanya boleh ditukar oleh tuan punya negeri, iaitu rakyat. Maka bila kita lantik 5 tahun lepas, dia tidak amanah, maka kali ini kita boleh tukar dengan orang lain. Dia yang kena tukar, adakah dia bos ataupun pekerja? Orang yang kena tukar, dia pekerja. Orang yang boleh menukar, bos atau pekerja? Kita lah bos, big boss. Maka bos-bos sekalian, tuan-tuan sekalian, inilah, jangan lupa, kita sebenarnya bukan hina. Kita yang boleh mengangkat siapa yang kita kehendaki dengan izin Allah. Maka bila kita tengok pekerja kita tak bagus, tak ikut kata kita, menjahanamkan syarikat kita, maka kita sebagai ketua, sebagai bos dalam pejabat, tolonglah, tolong tukar pekerja ini dengan pekerja yang lain. Walaupun nampak baru, walaupun tak mana
tak badak pengalaman banyak, tetapi orang yang jujur berkat syarikat kita. InsyaAllah jangan takut pada sesiapa. Yang telah termakan budi sebenarnya bukan budi sesiapa. Budi Allah yang banyak kita makan. Ini udara yang kita sedup milik Allah. Langit yang kita junjung bukan milik TUDM, milik Allah. Bumi yang kita pijak bukan hak jabat tanah, tapi milik Allah. Darah yang mengalir dalam tubuh kita, milik Tuhan, beri pinjam kepada kita. Maka wajib kita kena balas budi Allah, iaitu juntuhkan kebatilan, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Bersamalah dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan sekali-kali bersama dengan orang-orang jahat. InsyaAllah jangan takut kepada sesiapa. Kemenangan kita adalah kemenangan rakyat keseluruhan. Bukan kerana ekonomi. Memang penting ekonomi. Memang penting kemajuan. Memang penting pasarana di dalam hidup kita. Tetapi itu nombor dua. Nombor satu lagi. Nombor satu sekali. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya sendiri pun tak sabar-sabar untuk melihat sebuah kerajaan yang baru, yang bersih, yang amanah, yang cekap, yang telus, yang bukan menggunakan slogan rakyat didulukan, tetapi mana rakyat disanjung dan rakyat itu diberi kemudahan, kesaksamaan, keadilan sama seperti pemimpin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah pertemuan kami pada malam ini. Jadikanlah pertemuan kami, perhimpunan kami pada malam ini merapatkan lagi ukhuwah di antara kami. Jadikanlah apa yang ada dalam hati kami sedikit gerun kepada musuh-musuh kami, hilangkan terus hingga rasa berani kepada musuh-musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk menghadapi segala tipu hailah yang telah dirancang kepada kami nanti. Maka Engkaulah sebaik-baik wakil. Maka tolonglah, balaskanlah, hapuskanlah, jatuhkanlah segala tipu daya mereka terkena kepada diri mereka sendiri. InsyaAllah kemenangan yang kami buru ini bukan kerana untuk mendapat kekayaan, tetapi untuk menegakkan arahan-Mu, iaitulah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kekuatan kepada orang-orang yang dalam hatinya nak bersama dengan kami, tetapi rasa segan dan seumpamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada Islam, kepada rakan-rakan kami yang bukan Islam, iaitu bersama-sama berpakat, bersama-sama memikul satu tanggungjawab mengembalikan kegemilangan negara Malaysia yang saksama dan adil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir. 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 Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap yang bermula akan berakhir. Jangan lupa 5 hari bulan. Jangan lupa kutip sampah. Jangan tinggalkan apa-apa pun peninggalan. Bersihkan seperti yang tuan-tuan demonstrasi untuk bersih. Tunjukkan keikhlasan tuan-tuan dan kesungguhan. Bersihkan tempat yang tuan-tuan duduk. Dan tinggalkan kawasan ini dalam keadaan suci dan bersih. Kita akhiri majlis kita dengan sama-sama membaca doa wihdah. Dipersilakan Ustaz Azmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdiri untuk melaungkan doa wihdah. Semoga dengan keberkatan doa yang kita laungkan ini Allah menyatukan hati kita untuk melaksanakan Islam insya-Allah. Ikut ramai-ramai Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.